Rasa macam nak give up. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sama lagi tajuk tenaga nuklear. Okay. Cikgu harap semua masih lagi bersemangat walaupun kita masih lagi PDPR. Okay, tak tentu lagi 9 bulan ni akan buka sekolah, tapi rasanya bulan 9 ni mungkin tak buka sekolah juga. Namanya kamu kena teruskan perjuangan kamu di rumah. Buku rujukan diguna pakai, nota cikgu bagi kamu tak boleh bagi belajar online je. Latihan-latihan yang sebaik kamu dah beli latihan tu pun kena habiskan. Okay, cikgu tak pasti sama ada bulan 9 ni sama ada kamu datang sekolah atau tidak, cikgu tak pasti. Dengan kata mungkin tidak. Okay, so bersiap sedia dengan mental kamu lah. Okay, terpaksa belajar sendiri di rumah. Sebenarnya kamu boleh belajar secara berkumpulan. Boleh buat dalam GM macam ni. Gunakan akaun kamu untuk buat GM bersama rakan-rakan lain. Boleh, tak masalah. Kalau tak nak buat dengan cikgu, boleh buat dengan kawan-kawan. Okay, buat waktu malam ke, waktu cuti ke, Sabtu Ahad ke, terpulang dengan kamu. Waktu dengan cikgu, guna yang peluang yang terbaik. Paling baiklah untuk belajar. Okay. Sedih dah hari ni ada beberapa kematian. Cikgu? Ya? Cikgu dah record kan? Dah record. Alright cikgu. Okay. Ada berapa kematian sekarang ni yang melibatkan ramai kenalan kita. Secara ataupun kenalan kita juga, kita kenal dia kan, tapi dah pergi. Okay. Kita buka lagi ni. Satu lagi handphone tu buka. Sedia juga lah yang anak makcik kantin tu abang dia. Cikgu kenal. Saya ni. Saya dah. Dia adalah antara orang yang akan gaji syurga. Saya dah. Cikgu dah masuk. Okay, sementara kamu tengok video ni dulu. About the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in nuclear reactor, which are produced. Okay, apa yang kamu lihat dalam video ni berkaitan dengan bagaimana fungsi nuclear reactor, bagaimana dia berlaku tindak balas antara uranium dengan tindak balas dengan neutron dan sebagainya. Okay, tengok. During the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235.
During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons. Tengok bagaimana dia nak slowkan neutron. Yang sebut itu kan, plat baron dengan air kan. Air itu sejukkan tenaga nuklear, baron tu untuk memperlahankan neutron tidak balas. Which leave the Tidak fuel balas itu element berlaku after nuclear pembelahan fission. dan These high-energy correct. neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can best be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So, huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump. So, a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. Grammarly can help you write quickly and confidently. Okey, itu sedikit tentang bagaimana nuclear reactor berfungsi yang nuklear. Yang belakang cikgu sekarang ni adalah satu janakuasa ada logo Malaysia's ni. Ni. Ada gambar logo Malaysia's ni. Okey. Untuk logo Malaysia untuk pendawan kamu Malaysia memang tidak digalakkan. Bukan boleh digalakkan tapi ada risiko dia. Tapi Malaysia ni tak perlu buat ada nuclear reactor. Kenapa? Sebab Malaysia ni ada pelbagai sumber-sumber tenaga lagi. Contohnya sumber tenaga hidroelektrik yang kita guna pakai, ada 2 empangan di Malaysia. So elektrik dia boleh diproduce dari situ. So nuklear tak perlu sangat, boleh dibuat di Malaysia tapi dia sebenarnya nuklear dia amat kosnya sangat tinggi dan dia berisiko tinggi juga dengan pembebasan sinar radioaktif 3 alpha beta gamma tu kan. Okey, yang tu jadi kalau ikutkan kesesuaian di Malaysia tidak sesuai lah. Tapi sebenarnya nuklear dia produce tenaga yang begitu lama seperti cikgu sebut, uranium boleh reput berjuta-juta tahun baru lebih mereput. Jadi kalau kamu ada nuklear, kau boleh memang dia akan sentiasa producekan tenaga.
Selagi ada bekalan tenaga tu, kita boleh panaskan air untuk jadikan steam menghasilkan pusingan tubing tu. Lepas itulah. Okay. So, kita teruskan dengan nota cikgu. Okay. Cikgu lambai sebenarnya. Ni yang kita berkaitan dengan pembelahan nuklear ni. Ni yang cikgu sebut tadi, cikgu gambar tadi tu. Okay, kita ada dua cara kaedah pembelahan, iaitu penghasilan tenaga nuklear, iaitu pembelahan nuklear, iaitu proses pemecahan satu nukleus bergisi besar kepada dua nukleus yang lebih ringan, isi hampir sama dengan membebaskan jumlah tenaga yang besar. Okay, ketika dia membebaskan tenaga yang besar itu yang menyebabkan ada cacat gisi di situ. Contoh di sini iaitu uranium. Apabila neutron dibedil kepada uranium jadi 236. 236. Belum 235. Dia agak stabil. Tapi bila datang ni neutron yang baru dibedil kena pada uranium tadi tu, dia akan menghasil 236. 236 di bawah. Dan menyebabkan uranium tak stabil dan dia akan terus terbelah kepada dua atom yang berlainan, iaitu atom barium dan krypton. Okay, di mana hasil daripada barium 141 dan krypton 92, tapi tak cukup lagi 3. Okay, mana bukan tak cukup, dia telah mengeluarkan lagi 3 neutron terbebas. Jadi bila dapat satu, berdil satu dapat 3. Okay, dan 3 itu akan mencari uranium yang lain, berdil lagi akan menghasilkan 3 lagi. Macam MM kan? Satu cari 3, yang 3 tu cari 3 lagi. Dan sebagainya yang menyebabkan dijelaskan sebagai tindak balas berantai. Okey, satu neutron mentang atau uranium menyebabkan tidak stabil dan terbelah kepada dua atom yang ringan, iaitu atom barium dan krypton. Disertai dengan besar tenaga yang besar. Okey, ketika dia terbelah, pembelahan itu berlaku, okey, kamu kena kira cacat jisim. Kalau kamu tambahkan gunakan UJA, unit jisim atom, okey, di mana kalau uranium dia punya juja dia dan tambah barium dan krypton ditambahkan dengan 3 neutron ditambahkan, kamu akan dapat perbezaan nilai. Perbezaan nilai itu ialah cacat jisim. Ingat lagi pengiraan ni dalam tenaga nuklear itu saja kan ada pengiraan. Okay. Dengan nuklear tu pula didarabkan dengan menggunakan formula Einstein. Ingat lagi mc². Dan akan memastikan tenaga nuklear dalam bentuk joule. Kalau bentuk volts iaitu EV, kamu kena bagi dengan 1.6 kali dengan 10 negatif 19. Ingat lagi So, dalam keadaan ni, cikgu sebut sekali lagi, cikgu tunjuk lagi kaedah tindak balas berantai mata keluar dalam soalan struktur. Okay. Pertama kali uranium 23592. Okay, di mana nombor atomnya adalah 235 dan nombor protonnya ialah 92. Okay, bila dibedilkan dengan neutron, sekejap, cuba WhatsApp lah. Sekejap ya. Okey, so ingatkan cikgu masih tinggal dapur ni. Orang jiran sebelah. Okey, teruskan Alright. So, cikgu ulang sekali lagi So, uranium dia 35 nombor atom dan proton ialah 92. Habis dibedil, dipanggil dibedil maknanya ditembak neutron ke dalam. Okey, dan terkena kepada uranium. Uranium ni satu atom tau. Satu atom. Bayangkan satu rod tu adalah dia punya uranium dan dibedilkan menjadi satu atom. Atom itu akan berdiri kepada atom uranium dan membebaskan 3 neutron lagi. 3 neutron itu akan berdiri pada atom yang lain. Okay. Menghasilkan bila setiap kali berdiri, dia akan menghasilkan tenaga. Bayangkan satu atom. Kalau beribu-ribu atom, berjuta-juta atom dibedil dan keadaan itu menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Okay. So, 3 neutron daripada pembelahan nuklear pertama akan menentam
3 nukleus uranium. Yang lain yang memecahkan serta membebaskan 9 neutron lain. Dia masih berlaku seluruhan yang dipanggil tindak balas berantai. Dia ada dua keadaan. Keadaan di mana boleh dikawal dan keadaan kedua ialah tidak boleh dikawal. Keadaan yang tidak boleh dikawal itu bermaksud seperti kamu menghasilkan bom lah. Kalau kamu tengok dalam YouTube ada bom nuklear. Bom nuklear itu berbentuk macam mushroom. Bentuk boom. Mushroom kan. Maksudnya benda tu selagi tidak habis rangkaian tu, maknanya tindak balas itu sentiasa berlaku. Okey, berdiri, menghasilkan tenaga yang sangat besar lah sehinggalah habis reput. Okey, sangat berbahaya. Dan tapi kalau reaktor yang terkawal, maksudnya dia menghasilkan tenaga nuklear yang tiga tengok video tadi macam tu cara dia untuk mengawal tindak balas nuklear tadi. Okey. So, satu lagi pelaporan gabungan nukleus. Ini jarang dibuat lah tapi dia boleh dibuat juga. Seperti mana macam Boboiboy, kuasa api dengan kuasa ais. Jadi crossfire ke apa kan. Dia boleh gabung Contohnya gabungan atom deuterium dan thorium. Okey. Dengan masa juga membebaskan tenaga. Tapi dia juga membebaskan satu neutron. Biasanya kita ambil ni lah yang paling banyak sekali ialah pembelahan. So ni reaktor nuklear. Ini adalah ringkasan kepada video tadi. Okay. Pembelahan nuklear untuk menjalankan arus elektrik. Okay, arus elektrik ada dua jenis cara je. Iaitu sama ada dia menggunakan konsep dynamo iaitu memutarkan tubing. Yang kedua adalah konsep solar. Solar ni dia tak mutar tubing tapi gunakan cahaya matahari dia menghasilkan terus elektrik. Okey. Tetapi kalau tubing ni banyak cara iaitu menggunakan hidroelektrik, angin, apa lagi? Reaktor nuklear yang memutarkan tubing yang menghasilkan aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet itu boleh dikeluarkan secara arus terus ataupun arus ulang alik. Okey, cuba tengok cuba fokus kepada gambar rajah di depan kamu. Sekarang ni kamu tunjuk apa reaktor nuklear ke ataupun tindak balas berantai? Respon jap. Cikgu punya handphone ni macam tak ada internet. Aduh. Sekarang ni cikgu punya slide gambar apa? Reaktor nuklear. Okey, betul lah. Cikgu tolong admit Atira Nurjana. Baik, masuk. Uh-uh. Mana dia? Tak ada pun. So dia masuk sekali lagi. Tu dia boleh masuk. Okey, kembali ke sini. Okey, so ni pembelahan nuklear. Cuba tengok gambar rajah ni, gambar yang paling simple sekali. Pertama di bahagian reaktor Sebenarnya ada cikgu nak tunjuk gambar reaktor yang sebenar, ada sini kot. Nombor 1 Ada gambar cikgu save. Ni kat sini. Video reaktor yang sebenar. Reaktor nuklear yang sebenar. Bukan sini. Ini bukan. Bukan kejap. Sini. Okay, ini contoh satu video. Okay, kita tengok dia. Design, cikgu stop design ya. Nuclear weapon works. How the nuclear weapon
power boats ni macam mana dia dihasilkan. A nuclear power plant is a thermal power station which generates electrical energy from heat, and it basically a factory for making lots of electricity, enough to power a city of around 2 million peoples. Nuclear energy Dengar tu. Satu nuclear plant boleh produce 2 juta orang satu masa. is the world's second largest low-carbon source of electricity. Approximately 10% of the global electricity is being generated by nuclear reactors. As of April 2020, there are 440 operable power reactors in the world, with a combined electrical capacity of 390 gigawatts. By far the largest nuclear electricity producers are the United States, with 809,359 gigawatt per hour of nuclear electricity in 2019. The nuclear power plant consists of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. This is the containment building, where the nuclear reactors are housed. It is made of 2 meters thick reinforced concrete. Inside the containment building, Tengok, penghasilan nuclear reactor ni ada konkrit yang menghalang daripada sinaran radioaktif dia terbebas. Sebab itulah nak produce nuclear weapon ni sangat besar bajet dia. a large tank called calandria, which is the heart of the nuclear reactors. This is the turbine generator building. It houses the turbine and generator. This is the controlling building for monitor and control the nuclear reactors. The fuel is naturally occurring uranium. That process into small pellets. Then the pellet are sealed into metal tubes, which are welded to form a fuel bundle. The fuel bundle. Okay, Pellets. ini adalah reaktor yang dikecilkan uranium, betul kecil. Satu uranium ni harganya berbilion tau, berjuta. Mahal satu uranium ni bukan senang dapat Ini unsur yang susah nak dapat. Dan dia boleh kekal agak berjuta tahun Then the pellet are sealed into metal tubes. Okay, kemudian ditutup dengan satu lagi metal yang dia untuk keselamatan Which are welded to form a fuel jadikan dalam bundle. bentuk rod. The fuel bundles are then inserted in a large tank called calandria, which is the heart of the nuclear reactor. Typically more than 200 of these rods are bundled together to form a fuel assembly. A reactor core is typically made up of a couple of hundred assemblies. In order to allow nuclear fission to proceed in a controlled manner, a control rod exists. Ni apa ni? Yang Duk cuba sebut tadi Duk yang mengawal neutron neutron itu daripada dia bertindak balas kepada rangkaian. Untuk matikan rangkaian tu lah. Rantaian secara berantai tu. The control rod can be moved up and down to control the fission rate of uranium. The nuclear power plant produces electricity using the heat that comes from splitting uranium atoms in a process called nuclear fission. Nuclear fission is a nuclear radioactive decay process in which the hitting neutrons on the uranium atoms, then the Cuba tengok. Satu neutron diberdikkan dalam atom uranium, apa jadi? uranium atoms split into two. Dia akan terbelah dua dan menghasilkan tenaga menghasilkan tenaga iaitu kena kira tenaga yang terhasil itu ialah cacat jisim digunakan formula Einstein. And it releases 3 neutrons. Okey, dia akan menghasilkan bentuk atom yang lain. Each process releases 2 Ketika proses itu berlaku ada 3 neutron yang terbebas. Dan neutron-neutron itu akan pergi ke atom yang lain uranium atoms and 3 neutrons. A chain reaction of atom splitting and ensure that there is a constant source of heat, meaning that it generates lots of heat. This heat is used to convert electricity. Let's explore how they produce electricity from heat. The calandria vessel is Okey, macam mana kita nak tengok bagaimana dia masukkan elektrik. Apabila tenaga itu dibebaskan, tenaga itu menyebabkan kepanasan, sangat panas. Bila panas itu disejukkan dengan air. Bayangkan kalau kuali yang dipanaskan, kamu campak air dalam tu, apa jadi? Melegak lah kan? Macam itulah kita dia. a cylindrical vessel housing the lots of lattice tubes, which are filled with the heavy water moderator. That flows around the fuel bundles. Heavy water is found in all water, rivers, and ocean. On average 1 out of every 7,000 drops of water is heavy water. It is 10% heavier. Siapa ingat lagi muatan haba untuk air?
Siapa ingat? 2002. Yes. than So ordinary motor water air yang paling because it besar incorporates a water heavy dipanggil form of water. hydrogen called deuterium. During the nuclear fission process, the heavy water flows around the fuel bundles. A chain reaction of splitting atoms releases tremendous amount of heat into the heavy water. Then the heated heavy water flows through a closed-loop system. That's pumped through the reactor to a set of the steam generator, where it transfers the heat to Panas, ordinary water. menghasilkan steam. When that water boils, it turns Steam into itu akan steam. dimasukkan dalam The satu steam is pipe lagi. transported at high pressure through Pipe pipes itu disambungkan dengan to tempat a yang large diturbine. turbine, where pushes the blade and turns the shaft connected to a rotor in the generator, causing the rotor to spin. The spinning rotor is a large pusing lah. electromagnet, that producing rotating magnetic Okey, field. dalam keadaan ini kita boleh tengok bab elektromagnet. Bab elektromagnet bila dia pusing, okey, ini hukum tangan kiri Fermi. Dia ada magnet, dia ada arus, dia ada daya. Daya itu pusing menghasilkan aruhan elektromagnet ni. Aruhan elektromagnet ni. Aruskan masih. Magnet utara selatan, ini daya. Daya itu yang menyebabkan dia pusing dengan menggunakan turbine dipusingkan elektromagnet dan mengeluarkan arus. Aruhan elektromagnet. Ingat lagi? Ini bab Fields. elektromagnet. Due to this process, electricity is generated. Then it transferred to the transmission line. Okey, sebelum ditransfer ni, Line. di sebelum transfer, dia menggunakan transformer injak naik. Transformer injak naik ni akan masuk ke dalam rangkaian nasional ni. Dia mengeluarkan satu voltan iaitu 1000 kilowatt. Kalau sikit voltan sebab dia panjang. Kalau kita belajar tentang faktor-faktor rintangan, kalau semakin panjang wire, semakin tinggi rintangan, betul tak? Semakin nipis wire, semakin tinggi rintangan juga. Okay, sebab tu wire tebal. Tapi kalau panjang lagi tebal, tapi tak boleh bawa takat 3 volt, 4 volt tak boleh. Dia kena bawa beribu voltan. Okey, dia gunakan transformer untuk injak naik. Okey, setakat ni berjelas tentang power plant works. Sebab ada soalan keluar dalam soalan subjektif, iaitu menceritakan bagaimana power plant itu terhasil. Okey. Alright. Ini secara gambaran ringkas. Alamak, tak boleh tayang. Cikgu kena present sekali lagi. Ya, mana dia? Kita stop present ni, kita buat set entire screen. Okay, ini adalah gambaran ringkas kepada yang tadi, iaitu berlakunya tindak balas nuklear di bahagian warna pink ni, merah ni, iaitu dikawal oleh rod kawalan dan air yang mengawal atom itu. Kalau tak terkawal, maksudnya dia akan jadi bom lah. Berdeh satu neutron masuk, bom, berantai, menghasilkan tindak balas pembelahan berantai dan benda tu akan produce sentiasa yang menghasilkan letupan yang sangat besar seperti mushroom tadi, cikgu sebut tadi. Tapi kalau kaedah yang kedua itu secara terkawal, inilah dia gunakan rod apa tadi? Barium barium kan? Barium dan air untuk mengawal reaktor tadi daripada meletup. Okay? Dan kepanasan itu dibawa ke bahagian air dan air itu akan memproducekan wap air. Wap tadi tu masuk dalam satu saluran steam dan menghentam turbine seperti kereta api lama kereta api steam kan, kereta api steam yang menggerakkan cincin yang besar. Steam itu yang sangat hebat. Dia menggerakkan turbine ini, turbine akan memutarkan dan generator. Konsep elektromagnet, ingat lagi hukum kanan tangan kiri termin, iaitu menghasilkan arus elektrik sama ada dalam arus ulang-alik ataupun arus terus. Kalau sebaiknya di sini digunakan arus ulang-alik. Bergantung kepada apa? Pemegang dia. Ingat lagi, apa nama pemegang? Komu. Siapa ingat? Perbezaan antara arus terus dan arus ulang-alik. Kan pemegang kan? Ada dua pemegang tu. Dua pemegang dipanggil komutator. Ingat lagi? Komutator di belakang. Kena ingat. Itu perbezaan menghasilkan arus ulang-alik dan arus terus. Kalau arus terus, satu saja pegang. Betul tak? Yang dua tu ialah komutator. Di mana dia akan berputar mengikut perubahan terminal. Sebab itulah kalau sesuai untuk generator, di jana kuasa gunakan arus ulang-alik. Di mana arus ulang-alik itu bila disambung dengan transformer boleh dinaikkan dia punya voltan. Ingat lagi? Saya boleh cerita tentang rangkaian ya.
Dan apabila turbine itu dimasukkan steam itu akan dikondensasi menjadi air semula. Ingat lagi, kondensasi akan menjadi air semula, dikondensasi ya. Dan air itu pula disalur semula ke bahagian reaktor untuk dipanaskan dan benda ni akan berulang-ulang. Okay, ingat dalam proses yang merah ni iaitu bila dibedah satu uranium masuk ke dalam uranium 235 maka menghasilkan 236. Tidak stabil dan juga disebabkan tidak stabil dia akan membebaskan haba dengan memecahkan dua atom baru iaitu barium dan krypton. Okey, ketika itu haba itu akan keluar. Dan haba itu keluar dikawal oleh apa? Dikawalkan oleh air, dia melambatkan air yang melambatkan dia daripada tindak balas dan memindahkan tenaga haba tadi itu ke dalam air di mana air itu berkapasiti muatan haba iaitu 4200 kan. Okey, membawa muatan haba itu ke arah bahagian generator warp dan generator warp itu akan menghasilkan warp dan warp itu akan memutarkan turbin itu akan memutarkan generator dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Okey, bagi kita okay, ini salah satu soalan dalam SPM iaitu persamaan beberapa molekul satu reputan radioaktif yang berlaku secara spontan. Radium pada Rn dan helium. So ini awak rasa apa ni? Ni perebutan alfa ke beta? Alpha. Alfa sebab helium So kalau kita kira balik 226, 22, 4. Okey, 88, 86, 2. Kan? Lengkap kan? Tapi ada tenaga satu lagi Tambah dengan tenaga. Sepatutnya ada satu lagi iaitu tambah dengan tenaga. Tenaga itu adalah hasil daripada tambah tolak antara sebelum dan selepas. Lepas ada satu lagi iaitu tambah tenaga. Okey. So namakan jenis reputan ni dipanggil reputan alfa. Okey. Sebut kata reputan alfa saja itu sinaran tu. So reputan alfa. Mengapakah reputan radioaktif tersebut berlaku? Kenapa? Tidak stabil. Yes, nukleus yang tidak stabil. Nukleus yang tidak stabil. Okey, yang menyebabkan perebutan berlaku. Okey, yang soalan nombor C ni dia seorang kira. Kira macam biasalah dia bagi kamu RA, RN, RHE. Okey. Senang saja dia minta kamu cacak jisim. Cacak jisim ialah benda ni tolak kedua-dua ni. Betul tak? So 226.025 tolak dengan kurungan 222.018 tambah 4.003 tambah dengan apa lagi? Apa yang tak cukup? Cukup lah kan? Cukup. Betul kan? So tambah kamu dapat apa? Cacat dia. Cuba kira, cuba tak kata. Ni salah ni, maksudnya ni kena penuh UJA UJA sama dengan 1.66 kali 10⁻7 ataupun 1/12 karbon. Karbon ialah 1.993 kali 10⁻26. Ingat lagi. Okay. So cacat jisim apa? Dapat? Dah kira belum? 222.018 tambah 4.003. So 226.025 tolak jumlah yang dapat. Berapa? Seorang kira lah. Ingatlah kat rumah kamu sentiasa buat latihan kalkulator sentiasa diguna. Kena mahir menggunakan kalkulator. Okay? Tak guna kalau kamu faham tapi kamu tak pandai guna kalkulator susah juga. Dapat? 0.02 0 point? Berapa jisa di sini? Sekejap. Lambatnya kira. Salah tekan. Sekejap salah tekan. Ibu pula kena kira guna kalkulator cikgu cakap kata handphone ada. Salah angka. Mana kalkulator. You are. 2.018 tambah 4.003. Okey. Tak, 226.025. So jawapannya ialah
0.004 Ni UJA Ujar. Tapi dia nak dalam kilogram. Okay. 1 ujar A sama dengan 1.66 kali dengan 10 negatif 7. Kalau 0.004 samaan dengan berapa? Senang saja. Kamu buat darab silang. Okay. Jadi 0.04 tadi tu darab dengan 1.66 kuasa negatif 27. Dapat berapa? 6.64 kali dengan 10 negatif 6.4 negatif 30. 30. Jawapan dia. Okey, jangan tinggal dalam bentuk ni, dia kena dalam bentuk kilogram. Baru makan pemarkah. Okey. So, hitungkan tenaga yang terbebas sereputan. Ni kena gunakan formula apa? MC theta. EMP Okey, di sini dia dapat di 6.64 kali dengan 10 negatif 30. Jadi 30 sangat kecil tapi ini buat satu atom. Okey, atom banyak kan? Molekul-molekul lain ada kan? Okey, darab dengan 3 kali dengan 10 kuasa 8 kuasa 2. So, berapakah tenaga dalam joule? Dapat? Nanti lepas habis syllabus kita nak masuk ke buku kerja ni Buku kerja ni nampak tak? Buku kerja yang warna kuning ni yang kamu beli ni. Okay, kita buat satu persatu nanti. Okay, kita buat sama-sama Cikgu akan scan ataupun print nanti. Okay, dapat apa? Ni siapa yang cakap ni? Syafiq $5.97. 5 5.976. Betul ke? tahu dia boleh betul kereta. Darab 10 negatif 13. 13. Ha. Okay, so dalam joule, kalau dalam EV, dalam volts, 1.6 darab 10 kuasa 9. apa Fik? Volt dia yang mana? Volt dia yang 5.9. 1.6 kali dengan 10 negatif 19. So kamu kena bahagilah. Oh, lagi. Kamu kena dapat berapa? Cikgu tak tahu betul ke kamu dapat hari. Dia buka kereta alamak, kereta dekat sekolah. Tak dengan bawa balik. Lalu tak boleh buku. Dia boleh buku dia kat kereta bawa. Bahagi 1.6 darab 10. Okay, tak apalah, kamu kan dapat jawapan je lah. 3.7. Berapa? 3.735. 3? Ni 3.735. 35 darab 3.7535. 35. 3.735. 3.735. Okay, ibu. Darab 10 kuasa negatif Okey, darab 10 kuasa negatif 31. 31 ibu. Kalau lambang tambah tu botan lah. Okey, boleh senang je. Okey, ni formula dia. E mc squared. Ni rasa semua ingat kot. Ini formula keramat dalam fizik iaitu E mc squared. Nanti kan belajar tentang parallel world nanti. Itu tajuk yang terakhir ni. Okay, mass detect of the difference of mass before or after. Cikgu buat penolakan tadi So, GC asal tolak dengan GC yang kamu dapat. Ini dah bahasa English. Okay, ni semua dah belajar kau ni. Okay, kalau nak buat kiraan pun boleh, tak masalah kalau kira. Ini yang tadi, cikgu sebut tadi, calculation tadi. Okay. Mass of before and after. Tambah aku dapat ni, 0.53. Berat dengan 1.67 kali 10 kali dapat dalam kilogram. Dalam kilogram. Okay. Dia dapat 0.04 kan. Ni 0.053. Bergantung kepada soalan yang dibagi.
Ni dia akan bagi dia bimbang ini akan bagi. Yang penting tahu cara nak dapatkan bagaimana. Okay, yang ni. Pertama, match belum dan after tambahkan kedua formula tadi. Okay, dan tolak kamu dapat dia punya UJA dan convert kepada kilogram. Okay, UJA tukar kepada kilogram dan kilogram tu pula untuk cari dia punya tenaga nuklear terbebas gunakan formula Einstein iaitu mc². Ini adalah formula Einstein yang dipanggil formula Einstein. Formula Einstein, zaman cikgu dulu belajar ini adalah formula Einstein. Okay, formula Einstein. Yang tu dalam joule. Kalau dalam bentuk EV, akan jelas kepada PV. Saya rasa tadi kamu buat salah lah Afiq. Jangan salah. Jadi sepatutnya dapat dalam bentuk bukan negatif. Okay, below is a nuclear equation. Ni equation lagi sekali. Ni kita pernah buat sebenarnya. Ni sepatutnya apa ni? 3 kan. Yang untuk lengkapkan. Untuk apa dia panggil menyeimbangkan. 3 sorry 2. 2 seimbangkan formula kepada 2 lah. So tambah ni formula awal. Ni kena kira juga neutron juga dikira, tambahkan kedua ni dan tambahkan ni, tambah dengan ini. Okay, dan kamu tolak kamu dapat cacat isim dan kamu nak cari dia tenaga. Okay. Cuma dah buat sebenarnya. Kita balik Okay, so dah habis. Tadi adalah diulang balik. Banyak nota tu banyak ulang-ulang. Okay, ini adalah bagaimana fusion berlaku. Neutron dibebaskan membawa 10 iaitu berdil kepada uranium. Yang ni ialah 2235 dengan 82 juga. Okay. Berdil dia akan tambah jadi 1 lah. Jadi 2, 3, 6 tak stabil. Tak stabil, ini stabil lah tadi. Agak stabil. Okay, bila kena berdil 1 tambah 1 jadi tak stabil. Tak stabil dia terpaksa pecahkan pada 2 iaitu atom barium dan krypton. Okay. Bila dipecahkan pada tak stabil, dia pecahkan dia automatik. Daripada 1 neutron menjadi 1 neutron lagi, 1 neutron lagi, 1 neutron lagi, 3 neutron. Okay, beli 1 dapat 3. Okay, lebih kurang itu. Nampak? So, equation dia macam ni. Okay, 3 neutron. Okay, gantung kepada ni. Gantung kepada persamaan. Kamu kena seimbangkan persamaan macam kimia. Dia boleh buat kiraan, berapa dia punya UJA dia, berapa dia punya kilogram cacat jisim dan boleh kira menggunakan formula Einstein yang ada dalam bentuk joule ataupun dalam bentuk ED. Itu dalam bentuk voltan. Okay, itu ringkasan dia. Cation reaction. Ini rangkaian berantai tu sebut tadi tu. Bila berdil 1 neutron dapat 3, 3 tu berdil lagi dapat 9 dan seterusnya berantai sampai habis. Tapi ada 2 jenis tentang ni iaitu sama ada ia terkawal ataupun tidak terkawal. Kalau kata tidak terkawal maksudnya dia akan jadi bom lah. Dia akan letup sampai habis dan dia tidak balas. Tapi kalau terkawal kita boleh jadikan dia sebagai reaktor. Reaktor nuklear untuk menghasilkan elektrik. Chain. Berdil lagi, dia akan berdil lagi. Berdil. Kita lah mati-mati. Kita boleh kan? Okay, berdil tu tidak terkawal. Okay. Ini salah satu daripada gambar rajah yang keluar soalan SPM. Okay. Kita ada rod uranium untuk rod tadi tu. Ini gambar rajah lama Zaman sekarang dia pakai bulat. Yang cikgu tunjuk tadi kan, cikgu gambar tadi je kan. Rod tadi kan. Dia pecah 3. 1, 3 kan. Dia ada sebab dia kenapa dikecilkan kita buat. Zaman tu dia pakai macam ni. Dia agak susah untuk kawal. Kalau macam ni senang sikit kawal. Dia kecil dan mudah untuk dikawal. Kalau yang ni memang besar ni gunakan cara begini, cara tegak ni. Okey, di mana uranium rod dia biasa ditutupkan dengan barium ataupun grafite. Grafite dengan barium baron. Barium. Baron. Itu grafite dengan barium. Baron kan?
Boron. Baron dan grafit. Grafit ini adalah rod yang untuk mengawal neutron bergerak. Boron. Hah? Nama boron. Baron kan? Boron. Boron, RAN. Boron. 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 Betul. Bukan boron. B-O-R-N. R-O-N. Boron. Boron. Okey, boron dengan grafit. So dia mengawal apa? Neutron. Neutron yang 10N tu. Okey, daripada bergerak ke seberang. Okay, tutup, tak gerak lah. Sejenak balas berlaku di sini, habis situ je. Okay. Persoalannya, kamu tak tanya cikgu pun. Cikgu, lepas dia jadi pembelahan tu, ini untuk apa ni? Barium dengan krypton ni jadi apa untuk apa? Seorang tak tanya cikgu. Krypton, pergi mana? Lepas dia bertukar menjadi krypton dengan barium, pergi mana? Kan jadi pada uranium. Atom dia bertukar menjadi, dipecahkan kepada krypton dengan barium. Pergi ke mana unsur-unsur ni? Dia masih ada di sini juga, tetapi dia akan jadi fusion. Dia akan bukan fission. Fission pembelahan kan? Lah fission lah. Dia akan bercantum semula menjadi uranium. Okay? Okay, boron, rod dan cadmium. Dia pakai cadmium juga to absorb neutron without undergoing any reaction. Okay. Graphite bertujuan to slow down neutron. Ini dia tak absorb tapi dia slow down. Graphite grafik dia tadi kalau bahasa Malaysia. Satu lagi air Polar liquid natrium water heavy biasa kita guna air lah. 4,400 bunyi mata nak apa dia. Steam generator tadi sebut-sebut dan memutarkan turbine dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, terima kasih, itu saja untuk tenaga elektrik. Okey, senang je tenaga elektrik. Susah apa? Yang penting bahagian penyerahan iaitu bahagian samakan formula. Okey, samakan formula dan ingat fakta-fakta yang kaitan. Cara nak mengawal reaktor dan yang tak terkawal memang jadi bom lah. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So kita ada satu lagi tajuk yang terakhir iaitu tajuk fizik kuantum. Okay, minta baca dulu fizik kuantum dalam buku teks dan sebagainya. Nanti kita akan buat ulang kaji bagi soalan-soalan. Cikgu rasa cikgu kena buat teknik menjawab dulu dengan bagi kita 4 sekali. Dan jawab KSM baru ni. Cikgu pun nak kena study juga bagaimana KSM baru ni. Sebab kita dah baru tahun lepas mula KSM baru punya terpesan. Okay, macam kita perlu faham juga macam mana dia bentuk-bentuk soalan. Bentuk soalan dia macam biasa sama juga, ada kertas 3 kertas. Kertas pertama sebelum ni 50 soalan, sekarang reduce kepada 40 soalan. Okay, soalan kertas 2 dan kertas 3. Kertas 3 ni tak banyak teori. Dia akan buat amali juga. Amali sebelum saya rasa bulan 11 kot atau bulan 12. Kita kena, dia 30 hari sebelum exam sebenar. Maksudnya kalau exam sebenar bulan 2, bulan 1 lah kot. Tapi kita akan buat percubaan juga dalam tahun ni juga, bukan tahun depan Kita kena buat secara sendiri antara kamu dulu. Okay, jangan bang, yang datang semak kamu cikgu lah dengan seorang 2 cikgu daripada cikgu sekolah lain. Okay, cikgu pastikan kamu akan dapat makan yang baik lah, insyaAllah. Okay, yang penting fokus kepada pembelajaran kamu secara ujian tulis iaitu banyakkan buat latihan dan baca. Okay, that's all today class. Thank you very much. Cikgu. Ya. Cikgu rasa soalan banyak keluar form 4 ke form 5? Dia simbang sebenarnya. Kadang form 4, form 5. Kalau kamu mahir dengan form 4, boleh jawab yang form 4 lah. Kadang-kadang soalan nombor 9, 10, 11, 12, soalan terakhir dalam struktur, dia bagi 2 soalan, pilih 1. Biasanya 2 soalan itu sama ada form 4 atau form 5.
Tengok bergantung soalan yang keluar. Sebab setiap form 4, form 5 ada macam-macam tajuk kan. Sebab tu kamu kena mahir. Jangan ingat kamu lupa yang ketempatnya. Biasanya lah pelajar akan jawab soalan ketempat. Ketempat dia senang ni tajuk dia. Tapi kamu kena mahir. Okay. Banyakkan soalan-soalan, buku soalan, buku rujukan ni. Tolong buat. Yang soalan kena pilih tu berapa markah dia? Full. Biasanya 20 markah. Okay. 10, 20 markah. Banyak tau. Soalan Alright, yang terakhir tu. Kalau kamu ada, sekarang tak keluar lagi yang contoh-contoh soalan KSSM. Keluar lagi, botol lepas kan. Kalau keluar, kalau dia bukan macam essay dia struktur. Struktur ni kalau fizik sekarang dia bentuk dia bentuk point cukup lah. Tapi jangan tulis point. Tulis 1, 2, 3 apa contohnya. Tapi biasanya kita jawab dalam bentuk jadual. Jadual betul Aman. Dalam bentuk jadual. Jadual tu dah merangkumi semua apa yang kan. Fizik ni dia tak cerewet sangat tau, tak jawapan. Macam BM dia nak langka lah dan sebagainya, nak terangkan. Tak, fizik senang dia. Buat jadual, okay. Buat perbandingan, perbandingan Aman, bagus. Okay, buat perbandingan, kalau ada 3 perbandingan, letak 3 sekali, tulis perbandingan di bawah dia. Apa unsur dia, ceritakan sikit. Semua dah ada jadual. Essay dia tak susah pun sebenarnya. Jangan ingat macam buat biologi, kimia pun tak ada essay Biar ada essay kimia. Pun tak tahu, lupa dah. Okay, BN memang ada essay lah, BI ada essay. Tapi kalau fizik senang je. Kita tak menyusahkan pelajar. Yang penting kena ada isi dan kandungan dia dan terangkan apa yang kau faham. Di situ kita nampak apa yang kau faham dan kita akan bagi markah. Ni faham kan? Okay, kita akan buat tanya jawab nanti insyaAllah. Satu hari nanti. Okay, cikgu tak boleh nak bagi sekarang. Cikgu semua bukannya kamu ya. Cikgu pun dah down tau. Dengan kamu tak buka kamera dengan cikgu cakap seorang-seorang ni, aduh, stres jugalah mengajar. Cikgu lebih suka kalau mengajar di sekolah lah. Okay, kalau boleh, tak boleh nak buat apa dah. Memang tak boleh buat apa dah. Cikgu tak pasti bulan 9 ni sama ada budak form 5 akan turun sekolah atau tidak. Cikgu rasa tidak dulu. Okay, so bisa sedia mentor diri kamu. You have to do by yourself. Okay, kalau ada apa-apa masalah, turun cerita pada cikgu. Bukan cikgu saja, ramai banyak cikgu sekolah kita. Okay, terangkan, kalau boleh jangan give up lah. Rumah dah give up kan? Jangan give up. Sebab ini adalah masa hadapan kamu. This last year. Tahun terakhir. Walaupun kamu akan masuk tahun 2022 untuk exam, tapi inilah tahun terakhir kamu. Don't give up. So, KT fight. Fight. Jangan rasa give up. Banyak dugaan. Tapi orang yang banyak dugaan itu yang akan selalu akan berjaya. InsyaAllah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada soalan lagi? Tak ada cikgu. Tak ada? Okay, itu saja. Assalamualaikum. Okay cikgu, bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih, Ego.